السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Allah Subhanahu wa taala seterusnya, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Sadaqallahul azim. Dan kami juga telah pun menaungi kamu dengan awan, dan kami berikan kepada kamu, kami turunkan untuk kamu al-manna wassalwa. Makanlah daripada kebaikan-kebaikan, benda-benda yang baik yang kami berikan kepada kamu. Sesungguhnya wama zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka tidaklah menzalimi kami, tetapi sebenarnya mereka terhadap diri mereka sendirilah mereka telah berlaku zalim. Mereka telah melakukan kezaliman. Ini adalah ayat yang menceritakan tentang nikmat yang dialami oleh Bani Israel, kaum Yahudi, selepas mereka lepas daripada dikejar oleh Fir'aun. Mereka ni bila ingkar meminta Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dengan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk masuk ke Baitul Maqdis, ke Palestin, mereka telah menjadikan alasan, inna fiha qauman jabbarin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kalian berdua bersama dengan Tuhan kalian. Kami duduk kat sini menanti kemenangan itu datang. Jadi Yahudi ini sebenarnya satu bangsa yang penakut. Yahudi adalah bangsa yang bergantung kepada kuasa-kuasa lain. Itu sebab dalam pertarungan antara bangsa-bangsa besar di dunia, Yahudi ini akan menyebelahi golongan yang disangkakannya kuat. Dan itulah yang berlaku sepanjang sejarah kemanusiaan. Ya, Yahudi ini terkenal dengan sifat liciknya, jahatnya, mengambil kesempatannya, dan berbagai-bagai perkara, sampai Henry Ford pun buat cerita tentang kejahatan Yahudi dalam buku yang khusus. Bahkan Hitler pun kita tahu amat memerangi golongan Yahudi. Bahkan bukan Hitler sahaja, hampir ke semua pemimpin-pemimpin negara Eropah termasuk Rusia. Kalau kita baca dalam sejarah pun mengetahui tentang kejahatan Yahudi, dibunuhnya Yahudi ramai-ramai. Di Czech, di Poland, di mana sahaja. Yahudi ni memang di Perancis pernah, ya, bahawa Yahudi ni selepas dikenalpasti mengambil kesempatan di atas kedudukannya dalam protokol-protokolnya, maka menyebabkan mereka yang mengkaji tentang sifat dan sikap Yahudi ni akan memerangi Yahudi. Jadi dalam ayat ini Allah menggambarkan, Allah telah memberikan kepada kaum Bani Israel ni nikmat kepada Allah SWT. Iaitulah kalau kita perhati dalam surah Al-Ma'idah pula Allah gambarkan, fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah fala ta'sa al-qaumil fasiqin. Maka mereka tidak akan dapat memasuki Baitul Maqdis itu selama 40 tahun. Ya, mereka sesat di kawasan tersebut selama 40 tahun. Dan Nabi Musa wafat pada tahun yang ke-40, tahun ke-39, dan abangnya Harun mati ke tahun 40 dalam kesesatan tersebut. Lalu Allah bangkitkan untuk mereka seorang Nabi yang baru namanya Yusha' bin Nun, yang merupakan teman yang setia kepada Nabi Musa, orang kanan Nabi Musa. Lalu dialah yang membawa golongan Yahudi ini, Bani Israel, masuk ke Baitul Maqdis, ke Palestin. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah menggambarkan bahawa wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kami telah pun menaungi kamu dengan awan ketika kepanasan yang amat sangat menyengat, membahang, membara.
di kawasan padang pasir itu, tapi tetap juga kami memberi pada kamu rahmat, nikmat, itulah berupa awan yang ada di atas mereka. Jadi awan ni kata setengah para ulama tafsir dalam kitab tafsir Al-Khazin, Al-Baghawi, tafsir-tafsir yang besar, Ibn Jarir Tabari mengatakan bahawa awan ini adalah malaikat yang Allah utuskan, kerana awan ini juga turun dalam beberapa keadaan bersama dengan umat Islam. Lalu Allah gunakan perkataan ghamam, bukan sahab. Ya, awan dalam bahasa Arab ini merujuk kepada beberapa penggunaan terminologi, beberapa perkataan. Macam juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan pada baginda mukjizat, iaitu baginda tidak pernah kena direct matahari, kerana ada awan di atas baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dinyatakan oleh Maisarah ketika beliau menemani Nabi SAW dalam rombongan perdagangan, padahal waktu itu Nabi belum lagi dilantik, mengelulakan perniagaan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini adalah satu rahmat daripada Allah. Panas tapi tak terasa. Ini namanya keberkatan. Ketika orang semua berada dalam konflik, krisis ekonomi yang teruk, tiba-tiba ada sebahagian yang selamat. Dia dinaungi oleh rahmat Allah SWT. Ia boleh berlaku berkat ketakwaan dan juga keberkatan yang diberikan kepada seseorang. Macam kalau tuan-tuan baca pemandu teksi di Turki, mereka ni mendapat limpahan yang banyak kesan daripada kerajaan Islam yang cuba nak melaksanakan segala kebaikan untuk mereka. Maka pemandu teksi di Turki mengatakan pendapatan mereka sudah naik 3 kali lipat daripada sebelum ini. Nak tak pemandu teksi kat negara kita? Biasanya dapat 1,500 sebulan bersih, kali ini dengan sebab keberkatan yang menaunginya, dia dapat sampai 5,000 sebulan. Nak tak tuan-tuan? Tuan-tuan bekerja, walaupun gaji tuan-tuan hanya 2,000, tapi 2,000 tu nilainya macam 20,000. Itulah namanya bila datang keberkatan. Nilainya, value-nya itu, kualitinya itu tuan-tuan. Maka bila mengisahkan tentang Bani Israel ni, Allah beri kepada mereka ghamam, Allah beri bentuk awan, tutup mereka dari atas supaya tak kena direct matahari di tempat yang sangat panas itu, di padang pasir yang luas itu. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Wa anzalna alaikumul manna wassalwa, kami turunkan untuk kamu al-manna wassalwa. Manna ni kata kebanyakan para ulama tafsir, ia merujuk kepada sejenis cairan yang dirasakan manis, berwarna kemerahan, seperti disebut oleh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, antara tafsir yang hebat dan merupakan ulama yang moden yang hidup pada kurun ke-20, telah meninggal dunia, tapi kajian itu menarik untuk kita kait dengan suasana sekarang, supaya kita tak kata ini satu benda yang berlaku pada zaman dahulu, tak ada kena-mena dengan kita. Kata Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ia merupakan satu jenis embun yang turun dari langit pada waktu dini hari, pada waktu subuh, lalu kena pada pokok-pokok yang terdapat di sana dan dia jadi macam marshmallow. Ya, lalu kerana bila dia turun ke atas pokok, kata setengah pengkaji ni, maka ada sejenis burung yang patuk pokok tersebut, keluar getahnya. Maka turun embun ni, interaction di antara embun tersebut dengan getah pokok itu, dia mengembung, membesar, lembut, boleh dimakan begitu saja. Kalau dibiarkan jatuh ke bawah, dia akan mengeras, tapi mereka akan tumbuk sehingga jadi debu, habuk untuk dimakan. Ia rasanya seperti rasa madu, cuma ia masam-masam sedikit. Ya, bila ia fresh diturunkan. Tapi kalau lama, ia akan menjadi agak pahit sedikit. Allah membekalkan untuk mereka al-manna ini adalah satu nikmat, kerana dalam keadaan mereka penat, tiba-tiba ada glukos yang diperlukan. Ya, ini ahli-ahli sains kena kajilah. Kalau orang yang baca kitab tafsir, mereka membaca setakat itu saja. Ya, tapi inilah nikmat yang Allah berikan kepada mereka dalam konteks keperluan tubuh di tempat yang panas itu, maka Allah beri pada mereka sumber gula yang mencukupi. Ya, masih ada lagi sampai ke hari ini, kata Imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, terutamanya embun ini masih lagi banyak turun, terutamanya di negara seperti Iraq sampai ke hari ini, kata beliau, sampai zaman moden ini. Maka penduduk-penduduk Iraq ini akan membawa kain-kain putih yang besar, diletakkan di bawah pokok, menunggu
hasil interaction ini jatuh ke bawah dan mereka kutip, mereka makan. Ada setengah kata ia masih lagi berlaku banyak di negara-negara di Afrika seperti Sudan, Ethiopia dan sebagainya. Ada yang mengatakan perkara ini, nikmat ini, kelebihan ini berlaku juga di setengah negara Asia Tengah seperti Turkmenistan dan sebagainya. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini satu nikmat yang Allah beri kepada mereka. Masih ada atau tidak, para saintis bertanggungjawab untuk kaji. Sains pemakanan ke, kalaulah ia benar-benar mendatangkan kebaikan kepada umat, mengapa kita tidak cuba, tidak menikmatinya? Ya, mungkin dalam kategori madu, benda yang sama atau sebagainya. Ya, kalau tuan-tuan tahu lebih lanjut tentang pemakanan Rasulullah SAW, tuan-tuan miliki satu buku yang sangat baik, namanya Kenali Rasul Kita. Kenali Rasul Kita ni satu ensiklopedia lengkap tentang kehidupan Nabi dilakonkan balik semula sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Nabi ni konsum dalam hidup baginda lebih kurang 20 makanan, tetapi tidaklah semuanya konsisten. Nabi hanya makan yang konsisten tamar dengan susu saja. Tamar dengan susu. Madu itu diambil bila ada keperluan, contohnya sakit perut. Apa tu saudak tu bila pening contohnya. Kambing Nabi makan juga tuan-tuan, 6 bulan sekali, 7 bulan sekali. Engkau melantak tiap-tiap hari kambing, tuan-tuan Jadi itu Nabi SAW punya consumption. Lagi Nabi makan ayam, mungkin setahun ataupun 2 tahun sekali ayam. Tuan-tuan ni boleh kelas sekalian. Roti adalah 2 hari sekali, 2 hari sekali. Satu hari makan, satu hari makan. Satu, kerana keperluan Nabi SAW tidak mahu menunjukkan kehidupan yang mewah. Perkara kedua, mungkin juga ada sebab kesihatan yang tertentu yang tidak boleh berlebihan, kerana berlebihan datangkan mudarat. Kepada orang yang berkecimpung dalam bidang pemakanan Islam yang dipanggil sebagai produk sunnah, janganlah melampau-lampau membuat satu promosi yang tak sepatutnya tanpa ada kajian. Ini kira buku yang bertajuk Kenali Rasul Kita. Buku putih yang tebal ni tuan-tuan, lengkap dengan gambar dan dilakonkan kehidupan Nabi SAW daripada bangkit tidur sampai tidur balik semula sallallahu alaihi wasallam. Jadi balik kepada perkara ni, al-manna, ia merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka sejemu. Allah tambah lagi yang kedua, as-salwa. Salwa ni kebanyakan para ulama tafsir mengatakan ia adalah burung puyuh yang hidup di kawasan ini. Burung ni sedang ditangkap, tapi setengah mereka menjelaskan kalau ditangkap berlebihan daripada yang diperlukan, maka dia akan mati. Adalah penjelasan banyak dalam kitab-kitab tafsir, tak perlulah kita pergi ke tahap macam tu. Madailah untuk ceritakan Allah berikan mereka ni makanan yang turun fresh, supplement, dan kemudian Allah beri pada mereka keperluan manusia perlu kepada makanan yang seperti itu, macam kita ayam lah, maka Allah beri kepada mereka burung yang enak ini untuk dimakan fresh. Ya, juga dalam buku KRK tadi, Kenali Rasul Kita, ada menyatakan burung ni pun dimakan oleh Rasulullah SAW. Ada gambar burung ni dalam buku tersebut. Ya, jadi puyuh sama macam puyuh kita, ya, ataupun ia besar sedikit seperti yang ditunjukkan dalam kitab KRK, Kenali Rasul Kita ini. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik apa yang kami berikan kepada kamu. Makan yang baik-baik, jangan makan benda yang mudarat. Ini juga pesan untuk setiap kita, bukan kepada mereka semata-mata, malahan kepada kita juga untuk memahami makanlah tayyib. Tayyib ni benda yang baik, benda yang halal. Halal tu bukan pada zatnya saja, sumber pemerolehannya, bagaimana kita dapat. Adakah daripada penganiayaan kepada orang, adakah rasuah, adakah penipuan. Jadi tayyibat ini merangkumi macam-macam aspek, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ya, nanti kita akan lihat bentuk-bentuk kezaliman yang berlanjutan daripada Bani Israel, daripada kaum Yahudi kepada nabi-nabi mereka. Ya, Yahudi walaupun tamakkan nubuah itu untuk kekal dalam bangsa mereka, nakkan pangkat kenabian itu kekal dalam umat Yahudi, tetapi perilakunya, sikapnya, perangainya kepada nabi-nabi mereka amatlah jelik dan keji, amatlah buruk sekali. Kerana itu Allah menggambarkan kejahatan itu tidak pernah kena pada kami, tetapi kepada diri mereka sendiri. Seperti yang telah kita huraikan pada ayat yang lalu,
bahawa orang melakukan dosa ni dia tidak pernah zalim pada Allah, dia zalim pada dirinya sendiri, kerana dosa itu akan dibalas cash oleh Allah di dunia, dan kalau ditangguhkan di akhirat sangat berat baginya. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama macam 1000 tahun yang kau lalui kat dunia. Maka tuan-tuan, ayolah kita berwaspada daripada sifat menzalimi diri sendiri, kerana menzalimi diri sendiri ni adalah sifat yang paling malang. Kalau zalim pada orang itu boleh tahan lagi, ni zalim pada diri sendiri, tak pasal-pasal dia membakar dirinya dalam neraka Allah kelak. Jadi inilah yang boleh kita ambil pedoman sedikit sebanyak. Wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.